السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 64 baris 5 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita i'tiqadkan tiada sampai wali itu akan martabat atau darajat Nabi, dan tiada sampai hamba itu kepada martabat sekira-kira gugur daripadanya suruh dan tegah. Jadi sambung perbahasan kitab Durrul Thamin kita. Perbahasan ketuhanan sudah selesai, perbahasan kenabian pun sudah selesai. Jadi belakang-belakang ni lebih kepada kesempurnaan perbahasan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekarang dia bahas pula berkaitan dengan perkara-perkara yang di luar adat, yang selain daripada Nabi dan Rasul, iaitu dipanggil sebagai karamah, ataupun pada orang awam dipanggil sebagai ma'unah dan sebagainya. Maka sambung kata dia, kata musannif, dan wajib kita i'tiqadkan. I'tiqad mana yakin? Yakin macam mana? Tiada sampai wali itu akan martabat atau darjat Nabi. Jadi antara benda yang wajib i'tiqadkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah wali ini tidak sampai tahap Nabi. Wali ini tak sampai tahap Rasul. Walaupun wali ini berlaku padanya benda-benda yang luar biasa, benda-benda yang pelik. Kalau nak cakap pasal wali, cerita wali ini banyaklah. Kitab khusus berkaitan dengan karamah para wali pun ada dicatat. Seperti mana dicatatnya mukjizat Nabi dan Rasul, begitu juga para ulama ada buat kitab-kitab berkenaan dengan catatan karamah para nabi, para wali-wali Allah Ta'ala. Yang mana sebahagian orang mungkin tidak akan percaya, sebahagian orang yang mungkin percaya. Tapi hakikatnya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengakui bahawasanya wali itu wujud, dan wali tersebut walaupun ada padanya benda yang luar adat kebiasaan, tapi dia tidak sampai ke tahap Nabi dan Rasul. Antara wali, karamah wali banyaklah. Karamah ni apa dia? Kena faham dulu karamah tu apa. Sat ribu muka surat 65 dia kata terang, iaitu berlakunya benda luar biasa kepada orang soleh yang bukan tahap Nabi dan Rasul. Tu ya, mudah. Bukan benda luar biasa yang dia dapat tu untuk dakwah dia Nabi ataupun untuk dakwah dia Rasul, bukan. Sebab tu dia kata sini, wajib kita percaya kata wali ini tak sampai tahap Nabi, tak sampai tahap Rasul. Kerana Nabi dan Rasul tidak boleh diusaha, diikhtiarkan. Tapi kalau tahap wali, boleh usaha, boleh ikhtiar. Cuma bila kata boleh usaha, boleh ikhtiar ni,
Kalau kita sembahyang ataupun kita buat ibadat semata-mata nak jadi wali, jeng juga. Perasan dia wali, habis. Dia wali ni ada 4 jenis wali. Dia tahu dia wali, orang lain tahu dia wali. Yang kedua, dua-dua tak tahu yang dia tu wali. Dia sendiri tak tahu, orang lain pun tak tahu. Yang kedua, yang ketiga, dia seorang tahu dia wali, orang lain tak tahu dia wali. Yang keempat, orang lain tahu dia wali, dia sendiri tak tahu dia wali. Tu 4 jenis wali yang ada dalam perbahasan wali lah. Jadi karamah para awliya banyak. Salah pun ada, khalah pun ada. Kita tengok dalam kitab Durrus Thamin dulu, dia bahas cerita tentang apa? Iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika hendak dipukul badan dia itu sehingga terlondeh seluar kerana mengatakan Al-Quran itu qadim. Maka ada satu tiba-tiba tangan bersalut emas mengangkat kain yang jatuh, yang hampir terlondeh daripada pakaian Imam Ahmad Ibn Hanbal, naikkan atas balik. Tu antara karamah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab apa? Sebab benda luar biasa. Tiba-tiba ada tangan emas mari. Tak terkejut orang tu. Lepas tu dia pula orang soleh. Maka dia panggil itu karamah. Sehingga ke Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meminta pakaian Imam Ahmad itu untuk bertabarruk, untuk mengambil berkat dan jadikan dia penawar bagi penyakit. Tu siapa tu? Ulama salah tu. Jadi tak kenalah kalau orang kata ulama salah ni tak mengiktiraf wali ke apa, tak ada. Bahkan sejak zaman Imam Syafi'i rahimahullah sudah mengiktiraf kewalian, sudah mengiktiraf ataupun ada berlakunya perkara-perkara yang membabitkan kewalian. Ulama fiqh pun ada, ulama tasawuf pun ada. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tadi, kalau Imam Ahmad bin Hanbal tadi, banyaklah karamah aulia yang boleh diceritakan tadi, tapi itu bukan tempat dia lah, bukan sekarang tempat dia di pembicaraan wali-wali. Tapi Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dia memperingatkan bahawasanya wali tersebut kalau berjalan atas air, wali tersebut kalau terbang di udara, tapi perbuatan zahir dia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tu bukan wali. Contohnya dia boleh berjalan atas air, dia boleh terbang di udara, tapi tak semayang, tak jadi. Hak tu bukan wali, hak tu istidraj. Allah Ta'ala dia tak semayang. Lepas tu Allah Ta'ala beri benda luar biasa pula. Beri. Hak tu nak menjauhkan dia daripada Allah. Lepas tu kena belajar. Benda luar biasa ni ada banyak. Irhas, mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan sebagainya. Tu akan dalam bahasan muka surat 65 lah. Kat siapa tu? Kat kubur. Minta ke siapa? Kubur tu. Ada telaga ke apa? Dia letak kat kubur. Betul? Dah, betul? Mana-mana? Semayang fardu. Betul? Dia letak air. Betul? Letak saja. Betul? Itu bila nak ambil? Dah dia etika apa situ? Kau letak saya saja. Dia kalau nak buat air jampi, air tawar ni, dia kena baca, bukan letak saja. Tak kisahlah depan kubur wali ke, depan kubur Nabi ke. Dia air jampi, air tawar ni, silah dia ialah air yang dibaca padanya ayat-ayat Quran dan zikir. Tu takrif dia, takrif mudah tu. Jadi kalau dia letak saja, tak ada apa, letak atas kubur wali sekalipun, kubur Nabi sekalipun, tak jadi apa tu. Dan Indonesia ni kadang-kadang empat wali ni mengarut lajak kau. Hak tu kena tahu kau tu. Dekat kubur wali pun macam-macam mengarut dia buat. Tu pasal dia lah. Tu tak kena, tu tak kena lah. Memang wali banyak lah, no. Ulama banyak. Maqam ulama banyak, maqam wali sana banyak. Memang banyak sana. Kalah Malaysia kita ni. Malaysia kita ni tak tahulah sama ada
Sama ada tersembunyi, yang tersembunyi ada juga yang orang tak tahu, yang orang tolong cari. Jumpa orang ni ada maqam ulama, serabut, dia tidak terurus. Kalau kat Malaysia ni tak terurus mana. Kalau di Indonesia ni siap dia buat maqam lagi. Lepas tu orang tikai pula boleh gedok buat pembinaan kepada maqam-maqam wali ataupun ulama. Dalam kitab Al-Iqna' syarah matan Abi Syuja' kata boleh, khusus untuk orang soleh dan ulama saja, sebagai petanda bahawasanya ni kubur orang soleh. Selain daripada tu tak boleh. Selain daripada tu tak boleh. Maqam Nabi boleh, maqam ulama boleh, maqam orang-orang tertentu, wali soleh dan sebagainya boleh. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, tak ada apa keistimewaan bagi dia, maka tidak boleh buat pembinaan seperti demikian. Yang kita pergi ada kubah lah apa tu, tu pembinaan maksud tu. Tu untuk orang ulama khusus boleh, nabi-nabi boleh, lain tak boleh. Kalau dok jenuh lah. Kalau dibuka secara meluas boleh belaka, maka tanah kubur tu akan makan ruang, padahal dia seorang yang mati. Tempat tu patutnya boleh ramai lagi masuk kubur tu, dia seorang je tiba-tiba buat pembinaan. Jadi payah dia memakan ruang wakaf tanah kubur tu. Itu tak boleh. Jadi pembinaan yang berlebihan tidak boleh. Tapi kalau bina tu, kubur tu, sekadar kosak dia untuk supaya tidak dikorek oleh binatang buas, ataupun supaya tanah tersebut mampat, tidak lembek dan sebagainya, kita pun buatlah bina sikit. Tu tak ada masalah, tu qada hajat. Tapi kalau lebih daripada hak, hukum dia haram. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada sampai hamba itu, wajib juga i'tiqad hamba tu tak sampai kepada, hamba sini mukallaf biasa ni lah, tak sampai kepada martabat, kepada kedudukan sekira-kira gugur daripadanya hamba tu suruh dan tegah. Allah suruh semayang, tiba-tiba dia kata saya tak payah semayang sebab semalam mimpi. Habis. Sebab apa tak payah semayang ni? Tak mau semayang ataupun gugur semayang ni sebab saya ni terlampau soleh. Habis. Hak tu tak ada. Saya ni boleh dah berzina ke orang sebab semalam saya mimpi Allah Ta'ala sebut saya ni ahli syurga dah. Habis gitu. Jadi kita senang nak hujah dengan dia. Nabi SAW orang yang paling soleh atas dunia ke tak? Ngaku ke tak? Ngaku. Dah dia semayang. Takkan wali kutuk tak semayang. Kalau wali kutuk tak semayang, dia bukan wali. Sebab tu Imam Junaid Al-Baghdadi sebut, kalau wali tu boleh terbang atas air, wali tersebut kalau boleh jalan atas air, boleh terbang atas langit, tapi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah zahir syariat, dia bukan wali. Itu bukan wali menurut pandangan syarak. Kerana dia telah bercanggah dengan hukum hakam syarak yang qat'i, yang jelas kewajipannya. Dan orang yang menolakkan nas dan orang yang berpaling daripada zahir nususil haq. Nusus tu Al-Quran Sunnah, al-haq yang benar, cenderung daripada yang betul kepada yang batin. Orang yang berpaling daripada zahir nususul haq, Al-Quran dan hadis, mana dia memahami Al-Quran dan hadis dalam keadaan salah. Ni puak-puak orang yang nak faham Quran hadis direct ni. Jadi tak boleh faham Quran hadis tu, boleh faham dengan syarat dia itu ada ilmu berkaitan dengan cara mengistimbat hukum Al-Quran dan hadis. Dia perlu pada ilmu nahwu, sarah, ilmu balaghah, wadiah, ilmu usul fiqh, ilmu kalam, ilmu mantiq, macam-macam. Imam Suyuti rahimahullah taala menyebutkan seorang mufassir, tukang ahli tafsir Quran, perlu sekurang-kurangnya ada 15 jenis ilmu. Ada ahli 15 jenis ilmu. Di senarai ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, sarah, bayan, badiq, semua macam-macam jadi 15. Baru boleh tafsir Quran. Jadi kalau dia tak ada ilmu tersebut, tak pernah belajar ilmu nahwu, tunggang langgang, tiba-tiba baca Quran dekat orang-orang tafsir sendiri, tak jadi. Ada orang baca Sahih Bukhari, kuliah Sahih Bukhari, baca-baca hadis salah baca. Ada seorang syekh tu mari kat Terengganu ni lah, tak boleh bagi tahu macam mana. Bukan Sahih Bukhari lah, tu hadis lain. Ni yang Sahih Bukhari ni hal lain pula. Yang Sahih Bukhari ni salah.
dia baca baris salah banyak. Jadi kalau salah banyak ni, kalau orang reti, itu satu keaiban yang besar. Kalau orang tak reti ya, orang ngangor itu gitulah. Salah tak salah itu. Kalau baca silap tu hak basic lah tu. Oh, parok tu. Kalau hak payah-payah tu boleh pejam mata lah. Ni hak basic salah dah. Tiba-tiba nak baca kitab Sahih Bukhari. Kok mana? Jadi bab tu itu dari sudut keilmuan orang tu lah. Orang yang nak mengajar tu dalam ilmu alat tu dia kena ada. Jadi sebenarnya orang nak mengajar ni dia kena ada ilmu alat. Bukannya sekadar mengaji kitab Jawi, keluar habis dari kitab Jawi mengajar lalu. Tak tu. Sebab tu ada orang pernah jemput kita ni baca kitab Faridah. Satu madrasah tu lah. Dia kata apa? Dia kata supaya budak-budak ni keluar-keluar bukan sekadar hafal Quran tapi boleh baca kitab Faridah pada orang. Kita tengok atas bawah. Yang nak dengar tu bukan besar ni, bukan besar macam saya ni. Umur 10 tahun tu. Ujung dia yang berektibari kalau kita cerita mampus gitu kawan tu. Hak tu kawan orang pun kita tasamuh kita awak. Orang bodoh-bodoh je. Kalau tambah kat dia nak suruh baca. Tak boleh. Jadi dia tu dalam kitab Jawi ni, nak baca kitab Jawi ni, tamanya kitab Jawi ni payah dah nak cari jumpa kitab Jawi ni. Nak baca kitab Jawi ni payah. Payah nak jumpa sebab apa? Sebab orang takut sebenarnya. Bila baca-baca tu dia sendiri tak faham. dia habis dah. Kalau tambah kawan tu orang yang tak pernah talaki, dia terus baca kitab model, habis dah. Memang selamat dah kitab Jawi tu. Dia berasa nak betul kitab Jawi pula. Sebab bahasa tak kena. Dia berasa tak kena. Padahal bahasa kitab Jawi ni bahasa paling betul sekali. Bahasa surat, bahasa apa? Bahasa lingua franca ataupun dipanggil bahasa surat zaman dulu. Zaman orang Melayu dulu. Kita lah baca tak kenanya. Tak boleh nak faham. Dan kitab Jawi ni pula dia ambil daripada kitab Arab. Jadi kalau dia nak baca kitab Jawi, dia kena terlebih dahulu reti Arab. Dia kena mengaji hak Arab, dia kena mengaji hak Jawi baru dia baca Jawi. Kalau semata-mata Jawi, tok guru hurai silap, dia akan datang pun hurai silap kau. Jadi kalau dia reti hak Arab, dia tengok kitab Jawi, baca tak kena, dia akan rujuk kitab Arab. Tu pasal dia. Jadi kalau semata-mata Jawi saja, tak ada rujukan hak Arab, tak memadai untuk baca kitab. Tambah contoh baca kitab Sabila. Sabila tu payah tu. Orang nak baca kitab Sabila ni dalam kepala otak kena ada 3 kitab ni. Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Masing-masing 10 jilid. Tu. Dalam Sabila tu bab ibadat saja. Kalau dalam bab ibadat lebih kurang 5 jilid lah. Daripada bab taharah sampai haji. Dia punya kesimpulan tebal tu. Tapi nak dapat kesimpulan tu bila baca kitab asal, banyak. Tebal. Jadi Sabila tu takkan orang boleh baca dan takkan orang boleh hurai dengan betul kalau dia tak ada 3 kitab ni dalam kepala. Jadi sebab tu orang kalau baca Sabila, baca Buriyah, alih kan tu. Sebab apa? Dia kena dalam kepala otak 3 ni kitab ni. Saya tengok hurai dengar orang baca Sabila. Orang pondok lah, orang mana-mana lah yang baca Sabila. Bila baca Sabila, dia baca. Dia mengaji 5 orang guru kata dia. Bila baca-baca, dia hurai, kita tengok silap. Silap tu silap tu pula bukan 1 2, banyak kali silap. Silap hurai tu, silap maksud musannif. Sebab maksud musannif cakap gini ni, huraian dia dalam Tuhfatul Muhtaj. Jadi kalau dia tak reti nak baca Tuhfatul Muhtaj, tak reti nak ujuk hak asal, habis tenggelam lah. Sabila tu hurai silap. Tambah lepas hiknifah, ada yang mengajar Sabila, hiknifah silap. Silap pada awal habis. Bahik saja tu 15 muka surat tu. Daripada start awal belajar bahik sampai istihadah akhir tu silap saja. Ada juga. Tu. Jadi Sabila ni bukan setakat perlu mengaji, tapi dia kena tahu sumber asal ambil mana. Baru dia boleh cek. Macam kitab kita ni sumber asal dia pertama kitab Hasyiah As-Suhaimi ala Hidi, Syarah Hidi. Hasyiah Suhaimi tu tak ada orang baca kat Malaysia ni. Kat Petani ada Baba Makmawi, dia baca dekat Universiti Darussalam tu, Fatani Darussalam, ada lebih dia tu. Dia baca Hasyiah As-Suhaimi ala Al-Hulhuli. Yang kedua ialah Ummul Barahin. Yang ketiga Syarah Aqaid Nasafiyah. Yang ketiga Syarah Jawharut Tauhid Tuhfatul Murid. Tu sumber kita ni. Jadi kalau contoh kita ni
Macam tak kena ya. Kita rujuk kitab asal. Oh, kitab asal gini. Oh, betul tak? Tersilap cetak. Tu. Kita tahu dah apa maksud musannif. Sebab dia ambil situ. Dia takkan lari. Kitab Jawi ni dia bukan ikut suka dia tulis. Dia ada kitab asal dia, iaitu kitab Arab. Lepas tu kita tak boleh kata, tak boleh pandang lekeh kitab Jawi. Jadi kitab Jawi ni seolah-olah dia menterjemahkan kitab Arab, dia hadar, dia buat kesimpulan dengan Jawi. Bukan senang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan menghubungkan kepada kufur. Menghubung ni makna berkait, sehingga faham tak betul tu menyebabkan dia ada kaitan dan boleh disabitkan kufur, wal iyadu billah. Dan orang yang menolakkan nas, yakni nas yang zahir tadi, kufur. Nas yang qat'i yang kufur. Nas yang qat'i siapa dia? Quran. Tama. Dia tolak ayat wa aqimus salah, kafir. Yang hadis pula hadis mutawatir sahaja. Hadis mutawatir ada lebih kurang berbelah-belah sahaja daripada beribu-ribu hadis itu. Hanya berbelah sahaja, berbelah-belah kitab khusus dibuat ulama hadis mutawatir saja. Belah ya. Tu yang beribu-ribu, ratus ribu tu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih yang tak tahap mutawatir tu banyak. Jadi yang mengingkari hadis mutawatir kafir. Yang mengingkari hadis sahih tak kafir tapi fasik. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan menghalalkan maksiat itu kufur, iaitu menghalalkan maksiat yang ijma' ulama. Adapun maksiat dalam mazhab dia, mazhab lain tidak maksiat, tidak haram, tidak kufur. Tidak kufur. Contoh kita kata, contoh nabith, air nabith, yang air nabith lah nama dia. Air nabith ni kalau dalam mazhab Syafi'i haram kerana mabuk. Mazhab Hanafi tak haram. Mazhab Hanafi tak haram nabith. Kerana haram dia tu dengan arak saja. Nabith tu bukan arak, dia benda yang mabuk hak lain, tapi mabuk dia tak tahap sampai tahap arak mabuk sikit je. Maka khilaf. Jadi si mazhab Syafi'i kata haram, mazhab Maliki Hanafi kata boleh. Jadi yang maksiat ni kepada siapa? Pada mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanafi tak kira maksiat, sebab dia kata harus. Maka menghalalkan nabith itu tidak jadi kufur sebab khilaf. Tapi kalau menghalalkan zina, hak tu tak ada khilaf, kafir. Sebab apa? Sebab tak ada khilaf kata zina tu sunat, tak ada. Itu. Sunat ke haram, tak ada gitu. Ataupun makruh ke haram, tak ada. Kemudian kata musannif, dan menghina dengan dia. Dan menghina dengan dia dengan maksiat itu kufur. Bukan ni. Dan menghina dengan dia dengan nas itu kufur. Menghina nas, menghina Quran, menghina hadis, kufur. Bukan menghina maksiat itu kufur. Menghina nas itu kufur. Menghina Al-Quran kufur. Menghina ni macam-macam pula. Ada ditafsirkan melalui perbuatan, ada ditafsirkan melalui perkataan. Kalau perkataan, dia sebutlah Al-Quran ni bla bla bla, maki contohnya. Kalau sudut perbuatan, dia lempar Quran, dia letak Quran dalam tandah, dia pijak-pijak Quran. Itu menghinakan Quran. Itu hukum dia haram, lagi pula kufur. Kufur dengan sebab perbuatan. Dan mencela-cela syariat itu kufur. Mencela syariat, apalah hukum puasa menyusahkan orang, bahaya. Itu semua kita ni orang ahli surah masjid, jaranglah laku gini. Biasa orang yang jahil, orang yang tak mengaji ke, orang yang baru nak kenal agama ke, ataupun tak kenal agama ke. Dia Islam nak isi tapi tak kenal agama. Cakap benda pelik-pelik dulu. Dan putus asa daripada rahmat Allah itu kufur. Putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala tu kufur. Putus asa macam mana? Dengan makna kita mengiktiraf, kita seolah-olah menganggap Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak maha mengampun dosa-dosa yang kita telah buat. Itu kufur. Kita sudah mengiktiraf Allah Ta'ala tidak lagi bersifat dengan sifat maha pengampun untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita seolah telah menafikan sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun. Itu bahaya. Sedangkan itu qat'i dalam Quran, wa huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang.
At-Tawwab, Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Tu. Dan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, kufur. Dan amarah daripada makrullah. Makrullah ni ketetapan Allah. Rasul nak kata marah tu. Marah daripada ketetapan Allah itu kufur. Marah sini, amarah di sini makna marah. Amarah sini makna marah. Nafsu lah, nafsu. Nafsu ammarah. Amarah ni nafsu ammarah tu lah. Nafsu ammarah tu. Apa amarah? Iaitu kita tidak redha ataupun menafikan penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kufur. Sebab antara benda yang wajib beriman pada Allah, wajib beriman, antara rukun imannya ialah beriman dengan qada dan qadar. Jadi kalau kita menafikan ataupun kita memprotes, kenapa Allah Ta'ala buat sekian-sekian kepada aku, buat buruk sokmo, padahal aku semayang puasa. Dia protes dengan ikhtiar dia, tanpa dia, bukan dia tak sengaja, memang dia sengaja, memang dia protes, marah, nafsu amarah dia naik sehingga protes ketetapan Allah Ta'ala, maka itu kufur. Dan membenarkan orang yang apa tu? Kahin. Dan membenarkan orang kahin, barang yang dikhabarkan daripada yang gaib itu kufur. Kahin ni ahli tilik. Ahli tilik. Jadi kita membenarkan, contoh ahli tilik mari, oi, aku tengok tanganmu ni. Aku tengok tanganmu ni ahli tilik. Ni ahli tilik hak jahat ni. Contoh kita pergi katuk bomo ke. Ni mu akan sia sekian-sekian hari ni, mu akan sia. Kita pun benarkan, betul. Membenarkan kahin, seolah-olah kita mengatakan dia tu dapat memberi bekah terhadap apa yang dia tilik, maka kita benarkan pula, maka hukum dia kufur. Kerana kita sudah mengiktiraf ada benda lain yang benar dari sudut ketetapan dan kehendak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni biasa zaman sekarang mungkin tak ada kot. Zaman dulu-dulu ada. Tukang tilik, dia kata mu ni sial esok ni, jangan pergi sekian-sekian tempat. Kalau zaman jahiliah dulu, dia terbangkan burung. Nak keluar rumah dia terbangkan burung. Burung ke kanan baru dia pergi, contohnya. Burung ke kiri tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Sebab apa? Sial. Tak boleh. Jadi Nabi SAW kata, nak mengelak daripada perkara tersebut berlaku, ialah teruskan apa yang kita nak buat tu. Duk berasa sia-sia pas sudah. Seolah-olah kita merasakan ada benda kuasa lain yang boleh beri berkah selain Allah Ta'ala. Itu kufur. Jadi sebab tu kita ufawwidu amri ilallah, serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wajib kita i'tiqadkan pula doa orang yang hidup. Doa orang yang hidup. Orang apa tu? Tak jelas tu. Orang apa tu? Orang muslimin. Dan kita i'tiqad, wajib i'tiqad pula doa orang yang hidup pada orang muslimin, memberi manfaat kepada yang hidup dan kepada yang mati. Ini jelaslah. Contoh kita doa kepada orang Islam secara umumnya, biasa dalam tahlil lah. Ataupun doa secara khusus kepada mayit ketika tahlil, maka wajib kita i'tiqadkan kebolehan tersebut. Doa tersebut sampai, sama ada kita doa pada orang hidup ataupun kita doa pada orang mati, dua-dua tu sampai berlaku. Dua-dua tu boleh berlaku, harus. Cuma pahala amalan, pahala amalan kepada orang mati tu, itu berlaku khilaf ulama. Pandangan Mu'tamad mazhab Syafi'i kata sampai. Contoh baca Quran, baca kita pun niat hadiah kepada orang sekian-sekian, maka sampai. Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah, ini dicerita dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah taala. Dia kata Izzuddin bin Abdus Salam pada awalnya berpendapat bacaan Quran tak sampai kepada si mati. Kemudian dia mimpi pada satu hari jumpa seorang yang telah mati. Mimpilah, bukan yaqadhah ni, bukan mimpi. Jadi dia tanyalah, mu dah buat apa sekarang ni? Alhamdulillah aku masuk syurga.
Sebab apa? Sebab ada orang hadiahkan bacaan sekian-sekian pada aku. Start daripada bangun tidur tu, maka dia ubah fatwa dia daripada tak boleh sampai kepada sampai. Syekh Ibn Izzuddin bin Abdul Salam banyak fatwa dia yang berubah. Itu menunjukkan orang alim ni dia bukannya fatwa ikut nafsu. Kalau benda tu dia nampak zahir macam betul kot ni, dia tukar. Sebab tu Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ni waktu qaul yang lama sebelum dia pergi Mesir. Dia duduk kat Iraq tu. Selepas dia pergi Mesir, tengok-tengok, berasa ada ubah ijtihad dia. Dia panggil qaul jadid. Pandangan baru Imam Syafi'i. Jadi Izzuddin bin Abdul Salam antara benda yang berubah fatwa dia ialah zikir Allah. Asal dia zikir Allah dia kata tak boleh. Lepas dia jumpa al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, ulama sufi. Selepas dia jumpa dia, maka dia bertukar fatwa daripada boleh zikir Allah kepada daripada tak boleh zikir Allah tu kepada boleh zikir Allah tu. Kitab Syekh Daud Al-Fatani, kitab sebelah kita ni, kalau kitab Jawi ni, kitab Jawi lah, kalau kitab tu tak ada. Kat tepi ni, ini satu kitab Syekh Daud, namanya Dhiyaul Murid, bicara berkaitan zikir la ilaha illallah sahaja. Tepi kitab tu, dia zikir dari sudut apa? Dia zikir dari sudut apa? Dia bahas dari sudut nahwu, dia bahas dari sudut hukum zikir la ilaha illallah, dia bahas dari sudut mat, nak baca mat berapa, la ilaha illallah 2 harakat ke 12 ke apa. Dari sudut syahadah, ucapan syahadah, hukum ucap syahadah bagi orang kafir macam mana. Dari sudut zikir Allah pun dia bahas juga. Tu zikir Allah pun bahas juga. Adakah zikir Allah itu tidak memberi manfaat? Dengan makna tidak ada makna. Kalau orang yang tidak ada makna, maksudnya dia tak belajar nahwu. Hak tu ya. Kalau orang belajar nahwu, letak satu perkataan sekali pun macam-macam lagi. Allah boleh tak? Dia ada ayat yang sempurna, ada Allahu Akbar. Jadi Allah tu kalau mengaji kaedah nahwunya, Allah itu mubtada khabar mahzuf. Gitu. Ataupun Allah tu khabar bagi mubtada mahzuf. Ataupun Allah tu jadi maf'ul bih. Kalau kita nahwu tu dia tak boleh kata maf'ul bih pada Allah, dia akan panggil maf'ulun 'ala ta'zim. Jadi boleh. Allahu Akbar boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh. Semua boleh pada lafaz Allah suci itu. Jadi tak kena bila orang kata Allah tu zikir yang tak beri manfaat, tak betul. Kalau tak beri manfaat tu maksudnya dia tak belajar nahwu. Nahwu tu adalah salah satu ilmu alat yang basic yang perlu dikuasai oleh orang yang nak mengajar. Lepas tu kalau tauliah, kalau temu tu kalau tauliah tu baca kitab Arab tu dia suruh i'rab. Kalau tak reti i'rab tu, faham lah ilmu alat tu kurang. Bila ilmu alat tu kurang, nak mengajar kitab, dia nak rujuk mana kalau bukan kitab Arab? Bila nak rujuk kitab Arab, tak reti baca dengan betul, agak-agak sampai dah maksud pengarang kitab tu. Tak sampai. Baca lain. Contoh kita baca Quran, wa kallamallaha Musa taklima. Kalau Quran wa kallamallahu Musa. Kalau kita ubah ya, wa kallamallaha Musa. Musa tu jadi fa'il, Allah jadi maf'ulun bih ataupun maf'ul ala ta'zim. Dia akan jadi Musa bercakap dengan Allah, bukan Allah bercakap dengan Musa. Bila Musa bercakap dengan Allah, bukan Allah bercakap dengan Musa, makna kita tak boleh kata ini sebagai dalil Allah Ta'ala bersifat kalam. Sebab yang bercakap Musa bukan Allah Ta'ala. Siratal ladzina an'amtu. Kalau kita ubah, siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku beri nikmat. Payah. Aku pula beri nikmat. Patut Allah Ta'ala. An'amta tu kamu beri nikmat. Tiba-tiba baca an'amtu, aku yang beri nikmat. Batal mayak. Ubah makna. Jadi bahasa Arab tu orang mengajar tu kena tahu. Walaupun tak mengajar orang-orang bahasa Arab pun, tapi kena tahu. Habis. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan segala pinta orang yang muttarrun, betul tak? Muttarrun ni orang yang sempit. Muttarun orang yang sempit lah, yang emergency. Yang keluh kesah.
Allah Ta'ala boleh perkenankan. Hari tu, tahun lepas apa? Shah Alam banjir tu. Ada seorang cerita tu, seorang perempuan yang ada anak bayi duduk atas bumbung, tak ada orang mari waktu malam. Naik sampai ke rumah dah, sampai atas bumbung dah, sikit lagi tenggelam dia sekali, tak ada orang minta tolong. Lepas tu dia zikir kepada Allah Ta'ala, dia doa kepada Allah Ta'ala, doa dalam keadaan berharap sungguh-sungguh. Habis sempit ni, bomba apa tak mari, tiba-tiba datang bomba mari, selamat bayi kan isteri tu, perempuan tu. Sikit lagi kalau tak ada orang tu, memang dia dengan dia tenggelam. Tapi dia doa tu dalam keadaan sungguh-sungguh, dan dia dalam keadaan tersepik, Allah Ta'ala datangkan bantuan. Betul ni. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata musannif rahimahullah ta'ala, mana dia? Mana hilang lah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan segala minta bila, dan ialah yang menunaikan segala hajat hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba secara umum lah, tambah kalau orang yang zalim, sama juga orang yang zalim pada Allah, orang yang zalim menzalimi pada orang lain, dia minta doa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan perkenankan. Habis. Dan wajib kita takwilkan perkelahian dan perang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah sahabat dengan setengah sahabat yang lain. Ni apa dia? Contohnya peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah. Peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu antara sahabat tu. Jadi sahabat Nabi SAW saling berkelahi tu, perang tu lah ke mana? Maka kita wajib takwil, adalah hikmah dia. Tak payah kita salahkan, ataupun tak payah kita pihak belah mana-mana. Semua sahabat tu berlaku. Gitu ya. Selesai, kita pun senang hati boleh tidur. Ada yang pula, Muawiyah betul. Ada hal lain pula, Ali betul. Lepas tu Muawiyah tak betul ke mana? Jadi sahabat Nabi SAW ni, kita serahlah pada Allah Ta'ala urusan mereka. Kenapa boleh jadi begitu? Wallahu Ta'ala alam. Itu ya. Kecuali kalau nak kaji lah. Kalau kaji tu lain cerita lah, mendalam pula. Ni kita orang awam ni, cukup orang awam ni kira salimna, kami terima, kami dengar tanpa bahas, habis kita. Tak payah pening-pening. Seperti Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Adalah cerita panjang lah, sirah, boleh buka kitab sendiri lah. Boleh buka kitab sendiri lah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah, dia berperang sebab apa? Jadi perang tu, Sayyidina Ali sepupu Nabi SAW, Sayyidina Aisyah isteri Nabi SAW. Orang yang terdekat dengan Nabi, perang. Maka macam mana kita takwilkan sebab apa tu? Adalah kebaikan dia. Dan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sama juga. Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dua-duanya sahabat Nabi SAW, berperang selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Tu. Kemudian dengan yang terlebih baik, yang kita takwilkan benda tersebut dengan yang lebih baik. Bukan mereka itu sahabat menuntut kebesaran, pangkat, ta'zim, dan hanya dengan ijtihad sekaliannya sahabat. Mereka berperang tu atas ijtihad masing-masing, bukan saja-saja, bukan ikut nafsu, bukan nak kata aku sahabat paling bagus, bukan kata akulah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, bukan atas tujuan tu. Semua benda-benda buruk kaitan dengan sahabat tolak tepi. Dah ulama ada bahas tu, itu perbahasan ilmiah lah. Yang kita kalau nak ambil tahu tu, kena mengaji lah pula. Yang kalau perbahasan ulama yang menyebelah Muawiyah ke, yang menyebelah Ali ke, bahas dua-dua tu, itu perbahasan ilmiah tu lain cerita. Ni kita dulu samping kita ni hanya menyebut dari sudut etika untuk orang awam, selesai masalah. Tak payah ambil tahu sangat. Habis. Dan wajib kita jauhkan daripada jahat sangka akan mereka itu sahabat, kerana mereka itu sahabat ahlul adli, orang yang adil. Di atas kaedah dalam mustalah hadis, kullu sahabatin udul, setiap orang sahabat itu udul, adil. Tu kaedah dalam mustalah hadis.
والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.